Baik, sambung sikit lagi. Ada soalan nanti insya-Allah kita jawab kemudian. Cuma ada satu perkara lagi yang disebut dalam hadis ni yang perlu kepada perbahasan. Bila Nabi kata wa in aftakal muftun, apabila mufti-mufti memberi fatwa kepada kamu, maka timbul satu persoalan. Bila Nabi kata kamu kena tanya mufti-mufti dalam bab agama, timbul satu persoalan. Perlukah orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk mengambil hukum daripada Quran dan Sunnah secara langsung untuk bermazhab? Itu persoalan. Perlu ke bermazhab? Adakah wajib bermazhab? Adakah wajib bermazhab dengan satu mazhab? Itu persoalan dia. Tuan-tuan mazhab apa? Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Itu soalan, jawapan biasa. Syafi'i. Bila kita kata kita mazhab Syafi'i, pernah tak kita tanya macam mana nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Kita akan tanya, saya mazhab Syafi'i. Okey, macam mana nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Tolong bagi tahu saya. Dia mau benih. Kan? Nak jawab benih tu. Nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i kena tahu usul mazhab Syafi'i. Apa usul mazhab Syafi'i? Entah. So, belum boleh lagi kata bermazhab. Dan kena tahu fatwa-fatwa mazhab Syafi'i, baru boleh kata mazhab Syafi'i. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat dalam isu wajib ke tidak manusia ini yang bukan mujtahid lah. Kalau dia mujtahid, dia tak boleh bermazhab, dia kena ijtihad sendiri. Tapi macam kita ni lah, orang biasa-biasa ni, adakah wajib bermazhab dengan satu mazhab? Ulama berbeza pendapat. Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab dia, Jalaluddin Al-Mahalli ini mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i, dalam kitab dia Jam'ul Jawami', dia menghuraikan, dia kata sebenarnya ada dua pandangan dalam masalah ni. Masalah yang pertama, pandangan yang pertama kata wajib bermazhab dengan satu mazhab, tak boleh keluar. So kena ikutlah mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Hambali, Hambali lah. Pandangan yang kedua ialah pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama, dan pendapat ni dibenarkan oleh penulis kitab ni iaitu Al-Mahalli, dan pandangan ni juga disokong oleh Ibnu Burhan. Pandangan ni juga disokong oleh Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Pandangan ni juga yang disebut yang paling masyhur oleh Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf. Mereka mengatakan tidaklah wajib bermazhab dengan satu mazhab. Pasal apa? Nabi kata wa in aftakal muftun, apabila mufti-mufti memberi fatwa pada kamu. Nabi tak pernah kata dengan syarat mazhab sekian, dengan syarat mazhab yang sama, tak ada. Allah Ta'ala kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tak ada syarat pun mesti mazhab, mesti mazhab yang sama, tak ada syarat. Kalau wajib ikut mazhab Imam Syafi'i sebelum dia jadi mujtahid, dia mazhab apa? Sebelum dia nak jadi mazhab, dia nak jadi mujtahid tu, dia mazhab apa? Entah, kita pun tak tahu. Imam Malik sebelum dia ada mazhab Maliki, dia mazhab apa? Dia belajar dengan orang yang sebelumnya. Mereka tu atba'ut tabi'in, mereka belajar dengan tabi'in. Dan tak ada pun di kalangan tabi'in yang kata hang dah belajar dengan aku, jangan belajar dengan mazhab lain. Tak boleh tukar mazhab tu. Orang yang belajar, tabi'in yang pergi belajar dengan sahabat pun tak pernah kata siapa yang dah belajar dengan aku, dah belajar dengan Umar, jangan pergi tanya Abu Bakar. Tak ada. Tak ada. Maka tidak wajib mengikut satu mazhab.
Boleh ke ikut satu mazhab? Boleh. Tapi wajib ke? Tak wajib. Jangan kata saya anti pula. Boleh ke nak bermazhab dengan satu mazhab? Boleh. Tak ada siapa kata tak boleh. Tapi macam mana nak bermazhab dengan satu mazhab? Maksudnya kena belajar lah mazhab tu. Usul mazhab kena belajar, furuk mazhab kena belajar, qaul dalam mazhab kena belajar. Layak digelar mazhab Syafi'i. Baru boleh letak nama Asy-Syafi'i kat ujung. Kalau tuan-tuan tak belajar kitab Syafi'i, jangan pergi gatal nak letak Syafi'i kat ujung. Kerana ulama usul fiqh kata al-'ami la madhhab lahu wa madhhabuhu madhhabu muftihi. Orang awam tidak ada mazhab untuknya. Mazhab dia adalah mazhab muftinya. Demikian disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Boleh bermazhab, tapi nak bermazhab tu kena struggle, belajar. Kalau tak belajar, duk main COC je, tak boleh. Kata dia bermazhab, tak boleh. Dia tak ada mazhab. Itu mazhab dia mazhab apa? Mazhab ustaz dia lah. Duk sibuk main komputer tiap hari, main game. Bila ada masalah agama baru tanya ustaz. Dia pun lupa nak tanya ustaz tu mazhab apa. Kadang-kadang ustaz ni buat mazhab sendiri. Boleh ustaz? Boleh. Okeylah, ustaz kata boleh. Dia tak pernah tanya ni mazhab apa. Dia lupa pun nak tanya tu mazhab apa. Salah ke dia? Dia orang awam. Maka dia tidak dibebankan dengan mazhab. Jadi balik pada isu. Kan? Orang Melayu mazhab apa? Yang belajar kat pondok, belajar mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Tapi kalau yang tak belajar, dia bermazhab dengan mazhab muftinya. Atau mazhab mufti tu mazhab apa? Syafi'i ke? Kebanyakannya Syafi'i, tetapi bukanlah pure Syafi'i. Bukan semua Syafi'i. Ada yang kita dah keluar daripada mazhab. Saya sebut benda ni sebab apa? Sebab ada student UPSI. Student saya sendiri. Dia kata saya ni tak, kalau boleh tak nak dah ambil subjek dengan Rozaini. Maksud apa? Bukan tak tahu, dia tu bukan mazhab Syafi'i. Kita mazhab dengan mazhab Syafi'i, perasan lebih. Assignment copy paste. Betul nak kata mazhab Syafi'i. Kitab mazhab Syafi'i mana yang dia dah khatam? Saya nak tanya tuan-tuan. Mazhab Syafi'i mengatakan muzik ni apa hukum? Haram. Beli barang muzik pun tak sah. Jadi UPSI yang ada fakulti muzik mazhab apa? Kena tanya. Entah-entah ada yang fakulti muzik tu pun kuat lawan Wahabi. Wahabi tak ikut mazhab, tapi dia duk main gitar. Dia pun Wahabi sama. Sebab tak ada mazhab. Tak terikat dengan satu mazhab. Saya tak apalah, saya bab muzik ni saya okey je. Selagi mana tak ada unsur-unsur maksiat, tak ada syirik, tak ada lebih-lebih, saya ikut mazhab lain. Maksudnya mazhab Ibn Hazmin dan juga Imam Ghazali. Dia bukan mazhab Syafi'i, dia bukan mazhab 4. Yang kata halal ni mazhab di luar daripada mazhab 4. Tak apa Ustaz, saya tak terlibat. Muzik saya tak terlibat. Saya fakulti apa? Fakulti bahasa Arab lagi. Orang soleh saya ni. Nak tanya tuan-tuan, mazhab Syafi'i dalam bab nak pilih pemimpin negara, mazhab Syafi'i kata apa? Nak pilih pemimpin negara, mazhab Syafi'i kata apa? Mesti daripada keturunan Quraisy. Kerana hadis kata al-a'immatu min Quraisy. Imam, khalifah, pemimpin negara mesti daripada Quraisy. Kalau nak ikutnya yang pegang mazhab Syafi'i betul, itu Perleh. Sebab Raja Perleh, saya AJK Fatwa Perleh, Raja Perleh Sayyid Ahlul Bait Quraisy tu. Raja lain tak ada, sultan lain tak ada yang Sayyid. Kan ada Sayyid? Tak ada kan? Macam mana? Keluar daripada mazhab. Dalam bab tu pun keluar dah daripada mazhab Syafi'i. Berani kata tak boleh? Tunggulah tuan-tuan kalau kata tak boleh. Atas hasutan nanti. Jangan main.
Sebab tu saya bukan nak kempen keluar pada mazhab, saya nak kempen sedar diri. Apa sedar diri? Sedar diri yang kita tu pun tak mazhab banyak mana pun, ada juga benda yang kita keluar. Ada benda yang kita keluar daripada mazhab. Maka kita kena sedar diri kita, jangan duk cela orang lain, kerana kita juga buat benda yang sama. Maka harmonilah kita. Masing-masing belajar dan masing-masing bebas untuk pilih pandangan, tetapi dengan syarat, bila kita kata tidak wajib terikat dengan satu mazhab, tidaklah bermakna kita boleh pilih mana-mana pandangan yang kita suka berdasarkan hawa nafsu. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Auza'i. Dia kata man akhadha nawadir al-ulama kharaja min al-Islam. Sesiapa yang mengambil pandangan-pandangan pelik daripada ulama-ulama, maka dia akan terkeluar daripada Islam. Maksud bukan kafir, maka lama-lama dia bukan jadi orang Islam lah. Sebab yang ni pun tak perlu, yang ni pun tak perlu, lama-lama dia akan jadi orang yang terkeluar daripada amalan. Dia tu bukan macam amalan orang Islam dah. Terlalu banyak ambil pandangan yang pelik. Tapi kalau kita belajar satu benda, kita belajar dalam kitab, kita belajar fiqh, kita bincang satu-satu pandangan. Pandangan ni kata macam ni, pandangan ni kata macam ni. Kita tengok kekuatan hujah ada belah sini. So adakah salah untuk kita pegang pandangan tu? Tak salah. Kerana yang sebut pandangan tu juga adalah ulama. Contoh, saya bagi contoh. Dalam bab sapuan kepala masa wudu, tonton sapu berapa kali? 3 kali. Saya banyak tengok ada kesilapan sikit. Orang Melayu bila ambil wudu, bila setang kepala tu dia ambil cek sikit je kan. Kata mazhab Syafi'i. Betul lah, mazhab Syafi'i memang kata tu basuh kepala, sapu kepala ni paling kurang sikit pun cukup dah. Tapi dia kata afdalnya sapu semua. Afdal lah mazhab Syafi'i sapu semua. So kita ambil yang kurang buat apa? Okey, tak apalah, saya bukan nak ukuran yang tu. Tapi saya nak bagi tahu, mazhab Syafi'i, pandangan yang tepat dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sapu kepala 3 kali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ambil wudu 3 kali, 3 kali. So dia kata 3 kali, 3 kali, maksudnya 3 kali setiap anggota lah. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kan? Kaki pun 3 kali. Baik. Siapa yang dianggap sebagai pembela mazhab Syafi'i dari sudut hadis? Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi, dia tulis Sunan Kubra, Sunan Kabir. Ada baca Sunan Kubra, boleh baca Sunan Kabir. Walaupun yang sebenarnya Sunan Kabir, tapi dia lebih dikenali dengan nama Sunan Kubra. Dalam kitab di Sunan Kubra, dia mencari hadis-hadis yang menjadi hujah bagi mazhab Syafi'i. Mana-mana pandangan Imam Syafi'i yang tidak diketahui hadisnya, dia akan cari. Ini Imam Baihaqi. Sehingga kan disebut oleh para ulama, mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i terhutang budi dengan Baihaqi. Sebab apa? Sebab dialah pembela mazhab. Pembela mazhab dari sudut mencari hadis-hadis yang Imam Syafi'i keluarkan pandangannya tapi tidak diketahui hadisnya. So semua dikumpul. Walaupun dia dikenali sebagai orang yang membela mazhab Syafi'i, tetapi ada beberapa sudut, ada beberapa isu yang dia sendiri tak dapat nak defend, dan dia berbeza dengan imam dia. Contohnya macam sapuan kepala tu lah. Imam Syafi'i kata 3 kali. Betul. Sehingga kan Imam Nawawi kata dalam Al-Majmu' ada nas daripada Imam Syafi'i. Nas daripada Imam Syafi'i 3 kali. Memang Imam Syafi'i strict 3 kali. Sehingga kan pandangan yang sekali dalam mazhab tu pandangan yang ganjil. Walaupun dia pandangan ganjil dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab lain dia pandangan yang kuat. Sekali sapu kepala sampai ke belakang, ke depan balik, kan? Sekali. Apa Imam Baihaqi kata? Imam Baihaqi kata, hadis inilah yang saya baca tadi, hadis Osman yang mengatakan Nabi ambil uduk 3 kali 3 kali. Imam Baihaqi kata, hadis inilah yang dipegang, yang menjadi sandaran kepada Imam Syafi'i untuk mengatakan basuhan kepala 3 kali. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi, hadis ni kata Osman kata Nabi ambil uduk 3 kali 3 kali.
Maka dia kata 3 kali lah. Dan Imam Baihaqi kata riwayat ni riwayat yang mutlak, riwayat umum. Di sana ada riwayat yang khusus, yang lebih detail daripada ni, yang mana perawi-perawi besar daripada Uthman bila menyebutkan tentang wuduk Nabi, mereka meriwayatkan daripada Uthman, yang mana mereka menyebut anggota yang perlu dibasuh 3 kali ialah anggota selain daripada kepala. Kepala hanya sekali. Ada beberapa perawi yang meriwayatkan daripada Uthman menyebut kepala 3 kali, tetapi semua perawi-perawi itu perawi yang lemah nak dibandingkan dengan perawi-perawi yang thiqat, perawi yang hebat-hebat ni sebut sekali. Oleh kerana tu dia kata Nabi hanya basuh sekali. Itu sapu sekali. Itu yang sabit daripada Nabi. Maksudnya Imam Baihaqi dalam masalah ni dia ikut siapa? Dia ikut imam lain. Dia ikut Hanbali. Padahal dia penyokong mazhab Syafi'i, dia pembela mazhab Syafi'i. Katalah tuan-tuan, saya baca Sunan Kubra. Saya kan bidang hadis, saya baca Sunan Kubra, saya pun tengok Baihaqi punya kalam. Lepas tu saya banding dengan kalam ulama lain. Muhaddis ini kata apa, muhaddis ini kata apa. Tu saya kata betul. Pandangan yang kata sapu sekali ni kuat. Saya nak ikut Imam Baihaqi. Salah ke tidak saya ikut Imam Baihaqi? Salah tak? Siapa barang ni kata salah? Lepas tu saya pun amal. Masuk je dekat toilet UPSI ni, tempat ambil uduk, saya terus buat. Student tengok sekali, Wahabi. Dia belajar pun tak. Sunan Kubra pun dia tak kerti nak buka. Kitab Arab pun dia tak boleh nak baca. Tiba-tiba dia pergi hukum orang atas satu amalan yang dia tak faham. Apa salah tanya? Ustaz, sebab saya tengok Ustaz sapu sekali. Apa sebab? Saya 3 kali. Paling tidak dia hurailah. Kalau puas hati dia boleh ikut, tak puas hati kau buatlah sekali. Orang lain buat 3 kali. Taklah kau tuduh dia Wahabi tiba-tiba. Boleh nampak tuan-tuan? Yang menjadi masalah dalam negara kita ni ialah bila kita hukum orang tanpa kita beri ruang dia bela diri. Tanyalah dulu, minta penjelasan. Kalau tak setuju tak apalah, kan? Tulislah artikel kita, bela pandangan kita. Kalau orang lain tak setuju dengan pandangan kita, orang lain tulis artikel pula kritik pandangan kita je. Jadi kan jadi harmoni benda tu, kan? Baik, wallahu taala alam.